yang datang. Kami mengucapkan semua selamatlah datang. Pulau Pinang diberi nama, rakyatnya berbilang bangsa. Jangan fikir lama-lama, datang dengan keluarga. Istimewanya Didik TV, kami bersiaran di Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang untuk sama-sama menyaksikan kejohanan bola jaring Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM pada tahun 2022 bertempat di Azman Hashim USM Sports Arena. Sedikit info mengenai MSSM, ia mula ditubuhkan pada 3 Mac 1958 dengan misi untuk melahirkan lebih ramai atlet yang berpotensi tinggi untuk dipertandingkan di dalam sukan luar ataupun di dalam negara. Dan juga kalau anda ingin tahu, kejohanan ini berlangsung setelah 2 tahun tiada apa-apa pertandingan dipertandingkan ekoran penularan COVID-19. Jadi jom ikut Mira ke dalam, kita tengok pasukan mana yang sedang bertanding sekarang. Jom. Puan, sekarang kita berada di sini di gelanggang bola jaring untuk sama-sama kita menyaksikan kejohanan bola jaring peringkat kebangsaan. Okey, kejohanan pada kali ini kita adakan selama 4 hari 3 malam bertempat di gelanggang Azman Hashim ni, Sports Arena di USM. Semua negeri lah yang menyertai, sebanyak 16 buah negeri. Okey, kalau ikutkan semua negeri menghantar penyertaan pada kita, cuma bagi negeri Sarawak cuma menghantar satu pasukan under 18. Negeri Sabah dan Labuan, Sabah hantar 2 pasukan saja, bawah 12 tak dapat hadir, dan bagi Labuan bawah 15 tidak dapat hadir. Mungkin ada kekangan pada pihak mereka lah. Bagi negeri lain tu semua hadir, alhamdulillah. Okey, untuk sepanjang tempoh pandemik kita selama 2 tahun tu, so far alhamdulillah lah kita tidak duduk diam saja dari kami di pihak Kementerian Pendidikan secara umumnya di BSKK ataupun yang mengendalikan sukan MSSM ni, kami mengadakan kalau boleh kita katakan pertandingan ataupun latihan lah untuk mereka secara online, di mana murid-murid ni dia dikendaki membuat video berkaitan dengan kemahiran, especially pada tahun 2021 di mana kita adakan pertandingan untuk mereka menghantar video dan kita nilai aspek kemahiran mereka di situ. Jadi dalam tempoh yang kita katakan berhibernasi selama 2 tahun tidak datang ke sekolah tu, sebenarnya mereka membuat aktiviti juga di rumah ya. Jadi kemahiran tu tidak hilang begitu sajalah. Dan sekarang Mira berada di gelanggang bola jaring untuk sama-sama kita saksikan perlawanan bagi kategori suku akhir, di mana di dalam kategori ini terdapat 8 buah pasukan yang akan bermain. Antaranya Terengganu akan berlawan dengan Perak, Kuala Lumpur berlawan dengan Johor, Kedah akan menentang Pahang dan juga Selangor akan menentang dengan Melaka. Dan uniknya, bagi penentuan pasukan yang akan bermain di kategori suku akhir ini adalah melalui cabutan undi yang telah berlangsung pada sehari sebelumnya. Perlawanan suku akhir ini bermula seawal jam 8.30 pagi dan sekarang ini kalau kita boleh saksikan perlawanan berlaku secara serentak bagi kategori bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan juga bagi kategori bawah 18 tahun. Jadi ayo sama-sama kita saksikan pasukan mana yang akan memenangi kategori untuk suku akhir ini sekaligus berjaya menempatkan diri mereka di peringkat separuh akhir. Okey, format tahun ni adalah merupakan modified game yang kita masih dalam keadaan endemik dan format dia berbeza dengan tahun-tahun lepas di mana untuk tahun ni kita ada 3 kuarter, bermain 10 minit 3 kuarter, mana 2 kali rehat dan juga bilangan pemain dikurangkan daripada 12 pemain
kepada 10 pemain. Cabarannya untuk kali ini dia terpaksa bekerja lebih keras. Pemain-pemain pun dan juga bilangan pemain yang dikurangkan menyebabkan jumlah pemain simpanan tinggal 3 saja berbanding 5 sebelum ni. Jadi cabaran kepada jurulatih dan pengurus untuk menyusun atur pemain dia. Sekiranya berlaku kecederaan dan kecemasan dan sebagainya. Harapan saya format pertandingan dikembalikan kepada sebelum ini dan tambahan hari pertandingan tu dipanjangkan supaya kekurangan injury pada pemain, di mana pemain terpaksa bermain 2 kali satu hari, di mana dia akan menyebabkan pemain tu dari segi fitness dan juga kesediaan mereka lah. Masih lagi bertempat di Azman Hashim USM Sports Arena dan kini kita sedang menyaksikan perlawanan untuk separuh akhir bagi kategori bawah 18 tahun untuk kejohanan bola jaring MSSM bagi tahun 2022. Dan untuk separuh akhir ini terdapat 4 buah pasukan yang melayakkan diri mereka iaitu Terengganu, Kuala Lumpur, Kedah dan juga Selangor. Dan untuk rekod sebelum ini Terengganu tidak berjaya untuk melepaskan diri mereka ke peringkat akhir. Tetapi pada kali ini Terengganu menentang dengan Kuala Lumpur yang merupakan johan bagi kategori bawah 18 tahun untuk kejohanan bola jaring MSSM untuk tahun 2019. Jadi ayo kita saksikan sama ada Terengganu berjaya ataupun tidak untuk melepasi diri mereka ke peringkat akhir sekaligus menewaskan Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur masih berjaya mengekalkan diri mereka sebagai johan. Nampaknya perlawanan baru bermula tetapi whistle sudah mula dibunyikan oleh pengadil disebabkan sentuhan fizikal dari pasukan Terengganu. Bola dapat dirampas oleh pasukan Terengganu namun sayang berlaku stepping di situ. Jaringan gol yang pertama oleh Kuala Lumpur. Cobaan jaringan jarak jauh dari pasukan Kuala Lumpur. Ia cantik. Bola tepat masuk ke dalam jaringan gol.
Baik, nampaknya berlaku pelanggaran antara goal attack pasukan Kuala Lumpur dan wing defend pasukan Terengganu. Satu advantage diberikan kepada pasukan Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat di situ berlaku satu sentuhan fizikal antara wing defend pasukan Kuala Lumpur dan wing attack pasukan Terengganu. Baik, cantik. Satu jaringan yang sangat tepat diberikan oleh pasukan Terengganu. Cobaan jaringan jarak jauh dari pasukan Terengganu, tapi sayangnya bola tersasar dari jaringan gol. Nampaknya Terengganu diberikan peluang kerana terdapat sentuhan fizikal yang dilakukan oleh goalkeeper Kuala Lumpur. Baik, dan sekarang untuk perlawanan separuh akhir baru sahaja tamat di antara Kuala Lumpur menentang dengan Terengganu. Nampaknya Kuala Lumpur tetap berjaya mengekalkan kemenangan mereka sekaligus melayakkan diri mereka ke peringkat akhir apabila mendahului mata dengan 23 mata berbalas 17 mata bagi negeri Terengganu. Dan sekarang ini bersama dengan kita jurulatih pasukan Kuala Lumpur. Sebelum itu tanya di atas kelayakan untuk pasukan Kuala Lumpur ke peringkat akhir. Baik cikgu, tadi sewaktu permainan tadi ada pertukaran pemain di saat akhir untuk pasukan Kuala Lumpur. Adakah itu kerana pemain tersebut cedera ataupun itu hanya sebahagian daripada strategi yang cikgu rangka? Memang player kami injured. Okey, cedera, tapi dalam masa sama itu adalah strategi kami untuk bagi player kami untuk rehat. Sebenarnya masa tu adalah terhad, jadi kami ambil masa peluang tu untuk menggantikan bagi pemain-pemain lain supaya semua player yang kami ada 10 orang dapat bermain dalam separuh akhir ni lah. Permainan diorang sangat-sangat memberangsangkan daripada grouping lagi. Sangat-sangat cemerlang. Kami punya harapan memang tinggi. Kami ingin akan Johana. Dan selain itu, Mira juga ingin menemu ramah salah seorang daripada pemain Kuala Lumpur iaitu goal attack-nya. Bagaimana Solihah tengok daripada corak permainan tadi? Tim saya masa semi tadi macam menunjukkan performance yang cemerlang. Okay. Makin meningkat performance masing-masing. Saya bangga. Saya rasa Selangor lah kalau yang akan jadi saingan untuk KL.
Harapnya final nanti kita orang akan dapat yang buat yang terbaik dan dapat menjuarai kejohanan ini. Kita nak tengok bagaimana adakah Kuala Lumpur berjaya mengekalkan kedudukan mereka sebagai juara bertahan ataupun mereka akan tumpas dengan kumpulan yang lain. Jadi nantikan untuk peringkat akhir pula. Baik, sekarang Mira berada di perlawanan separuh akhir bagi kumpulan yang kedua iaitu Kedah melawan dengan Selangor. Sekarang ini Kedah melalui dengan 4 manakala Selangor masih lagi kosong. Kita akan tengok bagaimana adakah Selangor berjaya untuk mendapatkan mata pertama buat mereka. Untuk rekod sebelum ini Selangor merupakan naib juara bagi kejohanan bola jaring MSSM tahun 2019. Tetapi adakah tahun ini Selangor berjaya untuk mara ke peringkat akhir ataupun Kedah yang akan mara ke peringkat akhir sekaligus akan bertemu dengan Kuala Lumpur. Jom kita saksikan. Bola dimulakan dengan hantaran dari pasukan Selangor. Cobaan jaringan dari pasukan Selangor tetapi gagal dan bola berjaya dirampas semula oleh pasukan Kedah. Baik. Kalau kita lihat di situ hantaran bola yang sangat laju dan tinggi dari goal attack pasukan Kedah. Kalau kita boleh lihat di situ, pasukan Kedah menggunakan hantaran bola dari bawah dan terus mencuba untuk menjaringkan bola dari jauh, namun tersasar lagi buat pasukan Kedah. Cobaan jaringan dari goal attack pasukan Kuala Lumpur tetapi tersasar dan bola diambil semula oleh goal shooternya dan masuk! Kuala Lumpur berjaya untuk memperoleh satu lagi mata kemenangan.
akhir baru saja tamat. Kedah menentang Selangor dan nampaknya Kedah berjaya memasuki peringkat akhir sekaligus menumpaskan Selangor yang sebelum ini merupakan naib Johan bagi kejohanan Sukan Bola Jaring pada 2019 untuk peringkat MSSM. Dan sekarang ini kita tengok bagaimana Kedah begitu gembira sekali dan teriakan penyokongnya begitu teruja apabila Kedah berjaya untuk memasuki peringkat akhir sekaligus bakal menentang dengan Kuala Lumpur. Maka meraih sudah untuk perlawanan separuh akhir untuk hari ini bagi kategori bawah 18 tahun bagi kejohanan bola jaring peringkat MSSM tahun 2022. Apabila kita lihat Kedah berjaya untuk memasuki peringkat akhir. Orang boleh kita katakan kemarau panjang selama 10 tahun kerana untuk maklumat Kedah tidak pernah sampai ke peringkat akhir dan pada kali ini sejarah tercipta selama hampir 10 tahun Kedah berjaya membolosi peringkat akhir dan sekaligus akan menentang dengan juara bertahan Kuala Lumpur. Dan sekarang kita bersama dengan pemain-pemain negeri Kedah. Baiklah, dan bersama dengan Mira, itu Iwana. Baik, tanya semua. Okey, untuk Iwana, Mira ingin tanyalah bagaimana perasaan Iwana mewakili rakan-rakan sepasukan apabila berjaya untuk memenangi peringkat separuh akhir ini? Perasaan saya alhamdulillah bangga dengan kawan masing-masing, percaya diri, percaya kawan-kawan. Terima kasih juga dekat coaches sebab telah membimbing kami, mengajar kami, berlatih kami sampai ke final. Persediaan, kami dah training, kami dah buat fitness dan taktikal sebagainya. Harapan saya insyaAllah Kedah boleh buat esok dengan penyokong, cikgu-cikgu, ibu bapa, parents dengan coaches. InsyaAllah kami percaya dengan kawan-kawan yang kami boleh buat esok. Ya, itu tips dia. Percaya kawan-kawan, percaya pada diri sendiri. All the best. Tahniah Kedah. Kedah, Kedah Pantai Kedah, walau sakit jatuh dan rebah. Baru datang semula gagal wujud lalu melintang patah. Azman Hashim USM Sports Arena di mana pada hari ini berlakunya penentuan untuk peringkat akhir dan sekarang ini kita nak tengok peringkat akhir untuk kedudukan tempat ketiga dan juga keempat. Perlawanan berlangsung secara serentak untuk kategori bawah 12 tahun, bawah 15 tahun serta bawah 18 tahun. Dan untuk bawah 12 tahun, sekarang ini penentuan di antara Putrajaya dan juga Perak. Manakala untuk bawah 15 tahun di antara Johor dan juga Pulau Pinang. Tetapi saya boleh lihat di sini, Pulau Pinang leading dengan 10 mata, meninggalkan Johor dengan 8 mata di belakang. Dan sekarang ini untuk kategori bawah 18 tahun, ada dua kumpulan iaitu yang kita nak tengok ni, antara Selangor dan juga Terengganu. Dan untuk rekod, Terengganu sebelum ini berada di kedudukan tempat yang ke-9 pada perlawanan edisi lepas, kejohanan pada tahun yang lepas. Tetapi pada tahun ini kita akan tengok sama ada Terengganu akan melayakkan diri mereka di kedudukan 3 teratas ataupun akan berada di kedudukan tempat ke-4. Dan sekarang ini mereka sedang berlawan di set yang kedua. Set yang pertama tadi, apa yang Mira boleh kongsikan kepada anda, corak permainan mereka menggunakan corak our ball, our goal. Di mana ketika kumpulan mereka memegang bola, mereka akan pastikan pasukan mereka dapat menjarakan gol. Dan begitu juga dengan pihak lawan. Kerana itu, maka mereka begitu sengit sekali. Tetapi untuk set yang kedua ini, Mira boleh lihat Selangor mendahului markah mereka, meninggalkan
kumpulan Terengganu di belakang. Di mana Selangor sekarang markahnya ialah 14. Kita akan tengok bagaimana cukup sengit dan cukup menarik. Sama-sama kita saksikan. Pasukan Negeri Selangor berjaya merangkul tempat ketiga bagi kategori bawah 18 tahun menentang pasukan Terengganu dengan mendahului 10 mata pada set yang kedua sebelum menang dengan mata akhir 22-18. Kejohanan bola jaring MSSM 2022 untuk kategori bawah 12 tahun dan kategori bawah 15 tahun. Kalau anda boleh lihat bagaimana mereka begitu teruja sekali dan untuk rekod Negeri Selangor memenangi untuk kategori bawah 15 tahun. Selangor menentang Kedah dan juga untuk kategori bawah 12 tahun Selangor menentang Johor. Siapa santannya buat Negeri Selangor? Sekarang Mira berada di kawasan luar gelanggang. Kalau kita boleh lihat, sekarang ni wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sedang giat melakukan persediaan untuk menentang Kedah di peringkat akhir nanti. Okey, persediaan kami seperti mana yang sedia maklum. Sekarang kami tengah buat warm up. Sebelum perlawanan, tadi kami datang pada pukul 9 pagi. 9 pagi lagi dan player kami sudah warm up untuk panaskan, tapi keadaan memandangkan cuaca, kami terpaksa buat di sinilah. Harapan kami nak johan lagi lah. Minta kami berharaplah anak-anak ni bermain dengan baik dan akan menjadi johan sekali lagi. Saya rasa sangat gembira. Saya dan kawan-kawan termasuk pengurusi teknik Negeri Kedah merasa perkara ini satu keajaiban lah. Ada kami dapat mencapai kejayaan bersama dengan tim bawah 15 tahun ke peringkat final. Rasa macam tak percaya lah. Saya berharap player saya akan bermain dengan baik sebab bola tu bulat walaupun Kuala Lumpur pasukan yang gah, tapi kita akan cuba mencabar mereka dengan sebaik mungkin. Kita akan guna pelbagai strategi untuk bagi challenge kepada KL lah. Kuning hijau jersey yang dipakai pemain Negeri Kedah, Negeri Jelapang Padi. Kalau kita lihat di belakang sana, mereka telah berdiri bersedia untuk mengawasi ataupun menguasai gelanggang. Dan di sebelah sana pula ialah pasukan daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Anytime pertandingan akan bermula. Kita nantikan.
kita lihat di belakang ini, perlawanan telah pun bermula di antara Kuala Lumpur menentang Kedah dan cukup sengit kerana baru sahaja beberapa minit perlawanan dilangsungkan. Bukan minit, baru beberapa saat perlawanan yang berlaku. Kedua-dua pasukan telah pun berjaya menjadikan gol dengan mata sekarang 1-sama. Kita akan lihat bagaimana cukup sengit. Saya pun tak boleh nak predict, tak tahu siapa yang bakal memenangi ini. Tetapi di set yang pertama, kalau kita lihat, semuanya bersungguh-sungguh untuk menjaringkan mata pasukan mereka. Berjaya ke bola untuk dijaringkan. Shooter untuk Kedah. Berjaya. Satu lagi mata untuk Kedah. Baiklah, sekarang mata ialah 4 di mana 2 untuk Kedah dan 4 untuk Kuala Lumpur. Nampaknya Kedah mara ke hadapan, Kedah mara ke kawasan gol. Bola kepada shooter Kedah. Berjaya. Satu lagi jaringan gol untuk Kedah. Sekarang ni kalau kita boleh lihat bola di tangan pemain Kuala Lumpur. Baik. Adakah mampu untuk Kuala Lumpur menyambutkan mata? Satu mata untuk Kuala Lumpur dan mata perlawanan sekaranglah seri 5-sama. Seperti yang saya katakan tadi, perlawanan cukup dekat, cukup sengit yang saya boleh katakan. Kedua-dua pemain cukup memberikan momentum yang sangat tinggi. Kalau kita lihat daripada corak permainan ni, apa yang saya boleh katakan, goal defense daripada pihak Kuala Lumpur sangat kuat dan memberikan pertahanan yang padu. Tidak mudah untuk menerusi gawang ataupun jaringan untuk pihak Kuala Lumpur. Tetapi seperti yang saya katakan, Kedah momentum cukup tinggi. Satu lagi mata untuk Kuala Lumpur dan sekarang matanya ialah 7 berbalas 5 buat Kedah. Baiklah. Jaringan yang ke-12 daripada Kuala Lumpur. Kalau kita boleh lihat, Kuala Lumpur seakan-akan meningkatkan lagi energi mereka, momentum mereka. Kerana tadi persaingannya cukup rapat, tetapi sekarang nampaknya Kuala Lumpur mara ke hadapan, laju meninggalkan Kedah di belakang dengan mata melalui 12, dengan Kedah dengan 5 mata. Baik, shooter. Adakah shooter mampu menjaringkan? Satu lagi gol buat Kedah. Di mana gol sekarang ataupun mata sekarang untuk Kedah ialah 7 berbalas 12. Maka tamatlah permainan yang pertama di mana Kuala Lumpur mendahului dengan 12 mata dan Kedah 7 mata. Baik, sekarang ini kalau kita boleh lihat jurulatih, cikgu-cikgu mereka memberikan tips, memberikan kata-kata semangat kepada pasukan Kedah. Sekarang ini mereka berehat di set yang pertama, ada 3 minit saja waktu rehat dan sekarang kita lihat bagaimana cikgu mereka terus memberikan sokongan kepada pemain-pemain. Set kedua telah pun bermula. Kalau kita lihat tadi, mata sekarang Kuala Lumpur di hadapan dengan 12 mata. Satu jaringan gol dari Kuala Lumpur. Baik, dibawa oleh Kedah. Gol attack Kedah, bola masuk, bola masuk dan ini menjadikan mata untuk Kedah ialah 12 dan Kuala Lumpur ialah 15. Perbezaannya tidak jauh, hanya 3 mata sahaja. Bola kembali dibawa oleh Kuala Lumpur kepada wing attack, kepada goal attack. Kembali jatuh di situ. Tidak mengapa, tiada berlaku sebarang kecederaan. Baiklah. Bola tersasar, terkeluar di situ dan bola kembali dirampas oleh Kedah. Baiklah. Cukup tangkas pemain Kedah yang saya boleh katakan. Cukup lincah. Bola berada di hadapan gawang. Dan
kembali dirampas oleh Kuala Lumpur. Baiklah, bola dibawa oleh Kuala Lumpur. Mengatak kepada shooter. Shooter kepada center kepada goal attack. Kepada shooter. Berlaku sentuhan lagi sekali. Pemain diminta untuk membetulkan posisi mereka. Dan ini merupakan satu advantage kepada Kuala Lumpur. Terkeluar nampaknya dan bola terus dirampas oleh Kedah. Mata perlawanan sekarang ialah 16-13 di mana Kuala Lumpur mendahului dan meninggalkan Kedah di belakang. Tak jauh, hanya perbezaannya 3 mata sahaja dan masa perlawanan di set kedua ini pun sudah hampir tamat. Berbaki 1 minit 30 saat sahaja lagi. Kita akan lihat bagaimana mampukah Kedah untuk terus mengejar dan menguasai kedudukan ini. 2 minit terakhir untuk set kedua. Bola di tangan Kuala Lumpur. Masuk bola dan sekarang masanya 17 untuk Kuala Lumpur. Kiri. Kurang 2 minit sahaja lagi untuk set kedua ini akan tamat. Masuk! Tanya! Walaupun cobaan itu agak jauh, tetapi bola dapat memasuki jaringan gol. Baik, sekarang ni masa kedua telah pun tamat di mana Kuala Lumpur mendahului dengan 19 mata di hadapan. Baiklah, dan sekarang ini merupakan rehat yang kedua bagi perlawanan set yang kedua. 3 minit sahaja rehatnya. Kalau kita lihat, coach memberi motivasi kepada mereka, kata-kata semangat, dan ada juga peserta yang mungkin terseluh di bahagian kakinya apabila mereka meletakkan ice pack untuk melegakan kecederaan ataupun kekejangan otot. Ketiga telah pun bermula. Ini merupakan 10 minit terakhir yang menjadi detik penentuan buat juara kejohanan bola jaring NSSM 2022 pada kali ini. Kita akan lihat bagaimana, dan kalau kita lihat kedua-dua pasukan mengekalkan pemain yang sama, tiada berlaku sebarang penukaran pemain setakat ini. Di minit pertama di set ketiga ini kita lihat Kedah dapat menjadikan satu gol oleh GS ataupun goal shooternya iaitu Izzati. Center kepada WD, kepada GA kepada center lagi, kepada goal attack. Cukup pangkas di situ. Alamak, sayangnya terkeluar. Baik, kepada goal shooter. Wah, berlaku sentuhan di situ, satu advantage untuk Kedah. Terkeluar, cukup sayang sekali kerana bola hampir saja masuk tetapi bukan rezeki untuk Kedah. Satu jaringan jauh dari Kuala Lumpur tapi sayangnya tersasar di situ. Kalau saya boleh lihat corak permainan mereka, passing, bagaimana mereka passing bola kepada satu pemain ke pemain yang lain, cukup laju, cukup tangkas. Masa sekarang menunjukkan kurang dari 4 minit sahaja lagi. Kita akan lihat. Inilah detik penentuannya. Cukup mendebarkan buat masa sekarang ini. Mata permainan atau perlawanan didahului oleh Kuala Lumpur dengan 25 mata. Baik, nampaknya kalau kita lihat berlakunya penukaran antara posisi pemain di antara goal shooter dan juga wing attack.
untuk pasukan Kedah. 2 minit terakhir, 120 saat sahaja lagi. Kita akan tahu adakah sejarah baru bakal tercipta di Pulau Mutiara ini jika Kedah mampu untuk menumpaskan atau menewaskan Kuala Lumpur, ataupun Kuala Lumpur akan terus menjadi juara bertahan. 2 minit sahaja lagi kita akan lihat. Dan sekarang untuk mata perlawanan, nampaknya Kuala Lumpur terus mendahului dengan 25 mata dan Kedah mengejar rapat di belakang iaitu 18 mata. Saat-saat terakhir, kurang dari 1 minit, kita akan melihat pasukan mana yang bakal dinobatkan sebagai Johan untuk kejohanan bola jaring MSSM 2022 ini. Adakah Kedah ataupun Kuala Lumpur? Kuala Lumpur berdiri. Nampaknya masa telah pertama dari Kuala Lumpur menjadi Johan untuk kejohanan bola jaring MSSM 2022. Juara bertahan Kuala Lumpur. Tahniah diucapkan. Juara bertahan untuk kejohanan bola jaring MSSM 2022 Kuala Lumpur. Baiklah, dan sekarang saya bersama dengan pengerusi teknik Cikgu Faz yang juga merangkap jurulatih buat pasukan Kuala Lumpur. Tahniah Cikgu. Terima kasih. Baik Cikgu, apa kalau Cikgu boleh kongsikan sekarang perasaan Cikgu dan juga pasukan Kuala Lumpur ketika ini? Bangga dengan anak murid sebab bermain bermati-matian, berhabis-habisan, habis semua, lupa injet, lupa apa semua demi Kuala Lumpur. Cikgu, bagaimana Cikgu dan juga pasukan yang boleh terus mengekalkan kejohanan ini menjadi juara bertahan Cikgu? Semangat, spirit daripada pasukan itu penting. Dan daripada jurulatih, barisan jurulatih yang tak putus-putus memberikan tenaga tanpa wang, tanpa bayaran. Dan juga Cikgu, kalau Cikgu boleh kongsikan Cikgu sedikit cabaran untuk kejohanan pada kali ini, bagaimana apa yang pasukan ini terpaksa hadapi Cikgu untuk terus kekal menjadi juara bertahan? Cabaran dia kami memang banyak kami lalui, antara salah satunya kami punya borang boleh tertinggal dekat Kuala Lumpur, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, akhirnya KL tetap juara. Ya, itu dia. Baik, cabaran yang tidak mematahkan, dan sekarang saya bersama dengan salah seorang pemain untuk Kuala Lumpur, Soleha. Baik, tahniah. Baik, Soleha merupakan goal attack untuk pasukan Kuala Lumpur. Boleh awak kongsikan bagaimana perasaan awak dan juga rakan-rakan sepasukan sekarang? Saya berterima kasih kepada tim sebab sampai ke tahap ni kita boleh capai. Dan juga sebagai pasukan yang menjadi juara bertahan, sedikit kata-kata semangat awak kepada pelapis-pelapis dunia yang suatu saat nanti tahun hadapan akan menggantikan tempat ini. Saya harap ada yang akan menggantikan tempat kami dan menjadi juara untuk kali ke berapalah. Edisi akan datang. Baiklah, terima kasih lagi sekali. Syabas kepada juara bertahan untuk kejohanan bola jaring MSSM 2022 Kuala Lumpur. Sekarang saya bersama dengan Naib Johan bagi kejohanan bola jaring MSSM 2022 Kedah Darulaman. Baiklah, tahniah negeri Kedah kerana berjaya untuk sampai ke peringkat akhir ini, berjaya untuk menduduki Naib Johan tangga kedua teratas, dan bersama dengan saya sekarang ini cikgu ataupun jurulatih untuk pasukan Kedah iaitu Cikgu Ramla. Tahniah Cikgu. Ya, terima Syabas saya ucapkan. Dan Cikgu, kalau Cikgu boleh kongsikan apa perasaan Cikgu sekarang ini mewakili pasukan Cikgu? Allah, alhamdulillah atas kemenangan yang sangat besar untuk kami pada tahun ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kami peluang untuk ke final pada tahun 2022. Kami rasa sangat bersyukur dan happy lah, happy. Semua happy.
Happy. Satu perkataan yang tak dapat digambarkan cikgu di kali ini kerana kemarau yang cukup panjang, hampir 10 tahun cikgu Kedah tidak dapat sampai ke peringkat akhir ini. Dan cikgu, kalau cikgu boleh kongsikan sedikitlah kalau untuk penambahbaikan pasukan di masa akan dapat. Kerana saya lihat kalah ini ialah kalah yang cukup bermaruah cikgu. Kerana persaingannya cukup dekat, cukup rapat. Kalau cikgu boleh kongsikan apa mungkin untuk penambahbaikan pasukan Kedah untuk kejohanan di masa akan datang. Kami akan bersedia dengan program training yang lebih agresif lah, lebih progresif untuk mencungkil bakat-bakat baru dari Kedah, dan kita akan buat yang terbaik lah untuk anak-anak Kedah. Untuk sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, pada PT saya Puan Kamazatu Shima, kerana memberi peluang kepada kami barisan pengurus dan coaches untuk membina tim ini daripada tahun sebelum PKP dengan kemenangan yang meningkatlah dari tangga ke tangga sehingga tahun ini alhamdulillah kami mencapai kejayaan hingga ke final walaupun sekadar naik johan. Saya rasa itu sangat baiklah untuk negeri Kedah, untuk kami. Terima kasih. Satu pencapaian yang cukup membanggakan cikgu. Dan sekarang bersama dengan Mira, salah seorang pemain dari negeri Kedah, iaitu Iwana yang berada di posisi center. Baik Iwana, apa perasaan awak sekarang dan juga rakan sepasukan? Alhamdulillah, syukur sebab kemenangan bukan milik kita, tapi kami dah usaha buat yang terbaik untuk semua supporters, parents dengan cikgu-cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih. Tanya. Dan juga Iwana, penangguhan kejohanan selama 2 tahun pada musim yang lalu, ada tak sedikit sebanyak menjejaskan prestasi kumpulan awak? Tak menjejaskan, tapi kami akan cuba lebih baik untuk game akan datang. Baiklah. Dan soalan terakhir, untuk pasukan Kedah di musim akan datang, kejohanan yang akan datang, kata-kata semangat awak kepada pelapis-pelapis yang baru. Percaya cikgu, percaya kawan, percaya diri. Usaha, doa, tawakal. Ya, usaha, doa, tawakal. Ini dia Nail Johan untuk kejohanan bola jaring MSSM 2022 Kedah Darul Aman. Bulan Kedah Bulan. Kedah Wansyah. Peserta dari pasukan Kedah bawah 18 tahun Nurul Iwana Izzati Mat Saad yang memegang posisi center telah dinobatkan sebagai penyerang terbaik kejohanan bola jaring MSSM 2022. Baik, sekarang Mira bersama dengan penyerang terbaik dari negeri Kedah, Iwana. Tanya. Baik, awak pernah dapat tak anugerah ni sebelum ni? Pernah sekali je. Ini merupakan kali kedua. Syabas diucapkan. Bagaimana perasaan awak sekarang? Rasa syukur, alhamdulillah, gembira. Tak sangka dapat. Alhamdulillah kali ni, tahun ni target saya tercapai. Alhamdulillah dapat. Dapat menang ni dengan sokongan parents, cikgu-cikgu, kawan-kawan. Alhamdulillah saya dapat buat yang terbaik. Seterusnya, peserta kategori bawah 18 tahun Siti Nur Hidayatul Akmal Suhaimi dari pasukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang memegang posisi goal defense telah berjaya dinobatkan sebagai penghadang terbaik bagi keseluruhan kejohanan untuk kali ini. Baiklah, sekarang Mira bersama dengan salah seorang pemain dari Kuala Lumpur, Akmal. Akmal berjaya mendapat anugerah khas. Boleh Akmal kongsikan anugerah apa Akmal dapat hari ini? Hari ini saya dapat anugerah penghadang terbaik. Alhamdulillah. Akmal pernah dapat tak anugerah ni sebelum ini? Baik, ini first time saya dapat dalam tempoh saya main daripada darjah 5, saya rasa ini anugerah pertama saya. Yes. Wow. Bermain dari darjah 5 dari usia 10 tahun, sekarang usianya 16. Dari usia 11 tahun hingga 16 tahun. Ini pertama kali dapat. Tahniah diucapkan. Kita jumpa lagi nanti di kejohanan akan datang. Tahniah. Peserta dari pasukan Selangor, Syasha Amalina Sazali telah berjaya merangkul pejaring terbaik bagi kategori bawah 18 tahun dengan 72 buah jaringan sepanjang perlawanan ini berlangsung selama 4 hari. Baiklah,
Dan sekarang Mira bersama dengan penjaring yang terbanyak, penjaring terbaik untuk MSSM tahun ini iaitu Syasha Amalina bagi kategori bawah 18 tahun. Hai. Hai. Okey, dan ini merupakan kemenangan awak buat kali yang kedua. Pernah memenangi juga pada musim yang lalu. Jadi apa perasaan awak sekarang? Saya berasa sangat gembira kerana telah mendapat anugerah ni kerana tahun ini merupakan tahun last saya dan saya rasa tanpa kawan-kawan saya, tanpa coach saya tak akan berjaya sampai ke sini. Berapa banyak jaringan yang awak dah lakukan? Saya telah melakukan sebanyak 72 jaringan. Wow, 72 jaringan banyak tu. Tahniah Syasha. Baik. Peserta dari pasukan wilayah Kuala Lumpur, Adelia Jasmine Mustaza yang merupakan tulang belakang kepada pasukan Kuala Lumpur memegang posisi center. Beliau telah berjaya merangkul kategori pemain terbaik bagi bawah 18 tahun untuk kejohanan MSSM tahun ini. Baik, sekarang Mira bersama dengan Adelia, pemain Kuala Lumpur yang berjaya memenangi anugerah khas. Adelia, boleh awak kongsikan anugerah apa yang awak telah menangi hari ini? Saya dapat anugerah khas pemain terbaik kejohanan bola jaring bawah 18 tahun. Awak pernah dapat ke sebelum ni? Pernah tapi tak under 12. Time under 15 saya dapat penyerang. Maksudnya tahun depan awak boleh dapat lagi sekali lah. Tahun depan baru form 5. Maksudnya tahun depan Adelia boleh sertai lagi dan dapat lagi anugerah ni. Jadi kita jumpa tahun depan Adelia. Baik, tahniah. Juara keseluruhan bagi kejohanan bola jaring MSSM 2022 telah dirangkul oleh pasukan Negeri Selangor dengan jumlah pemenang tertinggi bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Tahniah dan syabas buat kontijen dari Negeri Selangor. Baik, dan sekarang saya bersama dengan juara keseluruhan bagi kejohanan bola jaring MSSM 2022 Negeri Selangor. Baik. Dan sekarang di sebelah kanan saya bersama dengan Cik Gunang dan di sebelah kiri saya bersama dengan Cik Gunang yang merupakan pengerusi teknik untuk sekolah rendah dan juga untuk sekolah menengah, Cikgu. Baik, Cikgu, saya difahamkan ini merupakan juara keseluruhan buat kali yang kedua Negeri Selangor yang di mana tahun 2019 pun pernah menjadi juara. Tahun ini dapat mengekalkan lagi menjadi juara lagi. Jadi Cikgu, perasaan Cikgu pada waktu ini? Terlalu gembira sebab tahun lepas kita tak ada kejohanan, so tak terduga yang bahawa kita akan masih lagi boleh mengekalkan dengan semangat gitu daripada semua anak murid saya di sekolah hingga sekolah menengah. Akhirnya kita berjaya menjadi juara. Baiklah. Dan juga Cikgu Nat, apa harapan Cikgu Nat untuk kejohanan di masa akan datang? Okey, harapan saya supaya kita dapat mengekalkan kejohanan yang akan datang pada 2023 dan kita plan balik semula untuk terus kekalkan kejohanan tahun depan, insya-Allah. Baiklah. Tahniah Negeri Selangor kerana berjaya menjadi juara keseluruhan untuk hari ini. Maka berakhirlah kejohanan bola jaring MSSM 2022. Dan untuk kejohanan kali ini, kejohanan bola jaring MSSM 2022 bertempat di Azman Hashim USM Sports Arena, Universiti Sains Malaysia Penang. Kita berkampung dari 4 September hingga 7 September. Hari inilah hari penentuan dan juga hari untuk pusingan akhirnya dengan kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Dan untuk itu kita lihat apa yang saya boleh saksikan dan saya boleh simpulkan, kita punya atlet pada hari ini ataupun pemain pada hari ini, mereka menunjukkan semangat juang dan dedikasi yang sangat tinggi walaupun mereka datang dari sekolah yang berbeza. Tetapi untuk mengharumkan nama negeri masing-masing, mereka bersatu hati, bekerjasama dengan baik dan memupuk semangat perpaduan yang cukup luar biasa. Baiklah, sebelum saya akhiri ataupun kita labuhkan tirai kejohanan MSSM 2022 ini, saya ingin berikan sedikit serangkap pantun. Dari Didik TV ke USM, terbang jauh ke Pulau Mutiara. Kuala Lumpur, kekal Johan MSSM, cukup hebat, cukup luar biasa. Majulah sukan untuk negara, saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di kejohanan akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.